Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan. Hari ni saya nak buat video berkenaan dengan barang-barang yang untuk kita buat solar panel system ni, kat mana kita nak cari dan kat mana kita beli. Jadi pada awalnya saya nak bagi tahu saya tidak ada kena-mengena dengan seller ni. Saya pun tak recommend barang-barang ni. Cuma saya nak bagi tahu macam mana nak source out, macam mana kita nak beli barang-barang ni, macam mana kita nak dapatkan pada harga yang berpatutan. Buat masa ni saya tak pernah beli lagi barang solar panel di kedai kecuali kabel dan juga fitment yang kecil seperti connector, wire connector dan sebagainya. Tetapi dari segi MCB, inverter, solar panel, semuanya saya source di online. Okay, especially MCB yang kebanyakan di kedai elektrik, electrical store. Saya tak pernah beli barang di hardware untuk barang-barang elektrik kerana ia lebih mahal. Saya pergi ke electrical store. So kedai-kedai yang jual kabel, kedai jual MCB, barang-barang ni dia akan dapat lebih murah MCB ya. So MCB biasanya kalau yang branded punya macam ABB, Schneider, lebih kurang dalam RM7, RM8. Okay, untuk single pole. Tetapi di tempat-tempat ni agak susah untuk dapatkan MCB untuk DC. Okay, so solar panel output kita adalah DC, direct current. Apa yang datang daripada TNB ataupun grid adalah alternate current, AC. Itu kita kena faham. Dan dia punya MCB pun berbeza. Jadi apa yang saya buat adalah pada ketika itu saya beli daripada AliExpress dan Alibaba, kerana pada masa 2015 saya lihat Shopee dan Lazada tak banyak barang-barang solar ni. Jadi tapi sekarang saya lihat dah ada banyak barang solar, especially untuk MCB. MCB kita tengok C curve ni kan. Okay, C32 maksudnya 32M. Ini adalah dipole. Okay, so dia boleh masuk positif dan negatif. Okay, kalau ini tak ada polar, so maksudnya kalau kita input daripada bawah solar panel, maksudnya output di atas. Kalau kita masuk output daripada atas, input. Kalau input di atas, output di bawah. Tapi mesti direction yang sama. Okay, ini adalah untuk 2P atau 2P ataupun dipole, 2 pole. Okay, C32 maksudnya boleh tahan sampai 30M. Ada yang C20 20M, C10 10M, C6 6M. Macam mana kita nak pilih C6 ke C10 ke C20 bergantung kepada berapa tebal wire kita. Macam mana kita nak tahu berapa tebal wire kita? Bergantung kepada berapa banyak output total amperage daripada solar panel system kita. Dalam kes saya, walaupun output saya 6M 7-8M maksimum daripada solar panel, saya tetap menggunakan wire 6mm. Okay, saya menggunakan wire 6mm mega. Wire itu saya rasa agak berpatutan dan reliable. Jadi dengan 6M ni boleh biasanya sampai, kalau 4mm biasa orang pakai 32 ampere. Okay, C32. Saya pakai 6mm, saya still pakai C20. Jadi saya nak limitkan amperage saya. Kalau lebih daripada 20, dia trip di MCB. Okay, tuan-tuan, terpulang pada preference masing-masing. Tapi tuan-tuan kena faham what is the basis of basis guna C20, C10, wire jenis ketebalan apa. Kena faham basicnya. Okay, so ketebalan wire sangat berkait rapat dengan amperage. Right, ini adalah DC MCB. Jadi tuan-tuan dah boleh belilah. Kalau tuan-tuan nak buat solar panel system, perkara pertama yang kalau saya perlu ada DC MCB. Okay, DC MCB tuan-tuan boleh cari di Lazada. Okay, saya tak recommend seller ni, tapi saya bagi tahu this is the type of DC MCB yang tuan-tuan boleh dapat di Lazada. Ada banyak lagi jenis-jenis yang lain, terpulang kepada tuan-tuan. Okey, kalau yang macam ni, ini adalah 3 phase ni. Tadi tak tahu ini DC ke bukan. Biasa DC tak ada 3 phase, melainkan kita buat 3 lah set solar. Okey,
mungkinlah 3 set solar. Gaya dia macam ni. Okay. Right, saya tak pernah buat ni. Tapi okay. Selain daripada tu, kita tuan-tuan kalau nak beli SPD, Surge Protecting Device, okay, ataupun Surge Protection Device. Surge Protection Device ni adalah untuk keselamatan dari segi untuk lightning. Okay, this is lightning arrestor. Wajib pakai? Tak wajib. Tapi kalau ada, is baguslah, surplus lah. Okay. Ini adalah rating dia 80 kA, 40 kA. Biasa 40 kA, 80 kA dah cukup. Dan dia makin tinggi kA makin mahal lah kan. Tapi yang ini pun harganya dalam RM44. Jadi tuan-tuan jangan silap, this is SPD untuk AC, ya. Ini adalah untuk AC. Saya pakai jenis ni. Saya ada banyak di rumah benda ni. Setakat ni alhamdulillah tiada masalah di rumah saya. Kalau kilat saya pasang di MCB, rumah saya alhamdulillah tiada masalah. Tapi tidak bermakna tak akan ada masalah, sebab saya tidak berani menjamin kepada tuan-tuan. Okey, saya hanya bagi tahu apa yang saya beli dan saya pakai untuk setup saya. Jadi saya akan tunjukkan pula MCB yang lain. Okey tuan-tuan, okey saya dah search. This one adalah apa yang saya nak tunjuk adalah SPD atau Surge Protection Device untuk DC. Okey, ada bermacam jenis juga, terpulang pada tuan-tuan nak guna yang mana. Saya rasa saya guna yang jenis macam ni. Cuma brand dia lain, tapi dari segi luaran dia sama, macam apa yang saya guna. Okay, so kalau kita lihat sini DC input untuk positif, negatif, dan output dia saya earth dia di bawah. Okay, biasanya akan ada di bawah earth ni kat sini. Okay, so kita kena connectkan earth juga. Ada earth di bawah. So ini adalah SPD untuk solar panel. Terpulang pada tuan-tuan nak guna tak guna. Tetapi ini adalah antara yang barang-barang saya pakai. Selain daripada tu, okay, apa lagi ya? Okay tuan-tuan, selain daripada tu, apa yang kita perlu beli juga, kita perlu ada connector ni. Sekiranya kita nak sambungkan wire daripada solar panel ke inverter kita. Kalau kita perlukan jarak yang lebih jauh, so kita perlukan ini connector ni. Okay, so harga dia biasa tak adalah mahal sangat. Macam ni lah, connector dia RM5. Tapi susah nak dapat di kedai-kedai elektrik. Jadi tuan-tuan, saya sarankan beli di online. Bukan saja lebih murah, dan susah nak dapat di luar. Okey, sekiranya tuan-tuan nak pasang secara selari, ya. Maksudnya positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif. So connector tu kita boleh beli jenis yang begini. Begini. Yang begini. So maksudnya kita ada 3 solar panel yang positif, kita nak sambungkan semua. So boleh 3-3 sambung di sini. Negatif sambung di sini. Jadi tuan boleh beli jenis yang macam ni. Dia ada yang 4, ada 3, 2, bergantunglah berapa banyak solar panel yang tuan ada. Okey. So ni 2, ni jenis 3. So kalau tuan-tuan ni ada 4. Jadi yang ini boleh masuk 4 solar panel. So output dia 1 je nanti. So at the end of the day kita dapat amperage yang tinggi lah. Di sini kalau di sini 10, so kita dapatlah 40 amp di sini. Okay tuan-tuan, untuk yang nak beli connector saja, belilah yang macam ni. Tak mahal, tapi essential kita perlu ada benda ni. Okay, ini lagi murah, RM11 saja. Jadi connector MC4 kita panggil, ya tuan-tuan, untuk kita mulakan projek kita untuk DIY solar panel. Okey. Selain daripada tu, semua barang saya setakat ni aksesori saya telah explain. Ada 2 lagi barang yang kita perlu, grid tie inverter dan solar panel. Okey, dalam ni buat masa ni saya nak
terangkan mengenai grid tie inverter. Okey, saya memakai grid tie inverter jenis ini yang ada sensor limiter ni, city sensor. Okey. Saya pakai yang 1000 watt. Okey, tapi untuk tuan-tuan kalau sistem yang besar, saya sarankan beli 2000 watt. Okey, tapi saya tak nampak lagi ada jual di sini ya. Ini pun 1000 watt. Okey, bila dia kata made in Italy, saya minta maaf lah. Saya rasa seller tu berbohong. Semua ni datang daripada China kan. Benda yang sama saja. So dia ada banyak versi. Okey, ada yang version 1, version 2, version 3. Ada yang ada connection to internet, yang ada wifi. Saya pernah terangkan dalam banyak video-video saya sebelum ni. Saya harap tuan-tuan boleh check. Ini hanya video untuk menerangkan di mana saya boleh tuan-tuan boleh dapatkan barang-barangnya. Okey, kalau tuan-tuan nak beli inverter ni, saya sarankan beli di AliExpress. Tetapi sekiranya beli di AliExpress mungkin lebih murah atau lebih mahal, tetapi tuan-tuan dia ada yang version yang ada internet. Okey, saya sarankan beli ada internet, itu lebih baru berbanding yang version yang lama ni. Okey. Yang lain ni saya tak sarankan grid tie inverter ni. Saya ada baca beberapa dan dia kurang efisien. Okey. Tapi yang saya pakai ni efisiensi dia agak tinggi conversion to AC. Okey. Maksudnya daripada solar panel kita dapat berapa, dia convert nearly 90% to AC. Okey. Yang lain-lain saya tak sarankan. Tapi terpulang pada diri tuan-tuan untuk nak beli yang mana. Daripada seller mana, terpulang. Okey, grid tie inverter. Now solar panel. Seperti yang saya sarankan sebelum ni, ada dua jenis solar panel. Satu monocrystalline, satu lagi polycrystalline. Itu yang berdasarkan silicon base lah. Okey, itu kita panggil silicon base. Ada banyak-banyak teknologi lagi. Thin film, teknologi solar panel dan sebagainya. Tapi saya tak nak sentuh solar panel jenis itu. Saya nak sentuh hanya monocrystalline dan polycrystalline. Okey. Monocrystalline dan polycrystalline ada dua jenis juga. Satu yang jenis berat dan keras, yang mana dia framekan guna tempered glass dan kelilingnya adalah aluminium, tak silap saya. Dia framekan seolah-olah macam frame gambar. Ada lagi satu jenis yang dikatakan sebagai flexible solar panel. Okey, terpulang pada tuan-tuan nak guna yang mana. Tetapi dari segi reliability yang saya faham dan saya tahu dan saya baca, yang jenis ini setakat ni yang saya pakai yang jenis tempered glass dan frame ni, buat masa ni sampai sekarang daripada 2015 tahan, masih boleh pakai. Tetapi kebanyakan orang yang pakai flexible solar panel hanya tahan 2 tahun. Kenapa jadi begitu? Because kalau kita tengok dekat sini ada bar line. Okey, ada bar line. Okey. So bar line ni adalah subject to crack. Bila dia crack, dia pecah. Sama juga dengan solar panel cell ni. Solar cell. Solar cell ni bila kena panas, dia mudah suscept to cracking. Jadi dia perlukan satu medium untuk menahan dia daripada crack. Jadi dia perlu sistem yang ideal. Macam ni keras. Okey. Yang ini lembut. Bila you bend, kita pasang dia bend, lama-lama busbar dia ni yang line tu akan crack, patah. Bila dia patah, sama dengan solar cell akan patah. Bila dia patah, dia tidak boleh memberi output, memberi output yang baik, ataupun fail untuk bagi output totally, sebab mereka ni di-link secara bersiri. Okey, setiap satu ni ada output dia. Okey, setiap satu solar panel, solar cell ada output dia dan dia digabungkan secara bersiri. Jadi kalau satu fail lah semua. Okey. So itu kelemahan untuk flexible solar panel. Dan saya lebih cadangkan tuan-tuan beli solar panel yang frame tu, tetapi dia agak berat. Jadi terpulang daripada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh cuba untuk projek yang mana nak start dengan projek, boleh beli satu saja solar panel, satu inverter. Solar panel mungkin yang besar terus, yang jenis 300 watt, 340 watt.
Dan beli satu MCB-DC serta dan SPD, Surge Protecting Device, dan boleh terus sambungkan solar panel anda pada sistem grid. Jadi lihat daripada situ sama ada tuan-tuan nak meneruskan lagi expand solar panel ataupun tidak. Okey. Jadi tuan-tuan, ini adalah contoh-contoh solar panel yang mungkin saya pun tak tahu, tapi saya tengok ala-ala berkualiti, macam berkualiti. So dia kata output dia 360 watt. Okey. Kalau tanya saya, betul ke 360 watt? Kalau based on gambar, kita nampak seolah-olah macam betul. Okey. Sebab solar panel ni, kalau tuan-tuan nak tahu, ramai yang orang claim watt dia 300 watt, 400 watt, tetapi output ni sebenarnya silap 70 watt saja. Kenapa? Dan kita boleh tahu dia rate benda tu tipu. Sebab solar panel semakin tinggi wattage-nya, semakin besar. Tuan-tuan kena faham. Jadi tuan-tuan sebenarnya boleh tengok estimation saya tidak kata ini exact. Estimation daripada berapa banyak sel yang dia ada. Daripada situ kita boleh tahu berapa banyak berapa output dia. Contohnya 300 watt. Biasanya dalam 72 sel solar cell. Jadi kalau kita tengok dia kecil macam ni, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tak rasa dia pun 120 watt output solar panel ni. Okay. So daripada situ kita boleh buat jangkaan. Okay. Berapa banyak output solar panel ni berdasarkan sel yang dia ada. Okey, macam ni. Kita lihat. Kalau inilah gambarnya kan, kita tengok. Ini daripada QCell. Saya dengar QCell ni adalah satu brand yang bagus. Dia punya output yang reliable juga. Okey, kita tengok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjangnya adalah, kita tengok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 70. So 70 betul lah dia kata 345. So maksudnya dalam 300 watt. 300 watt. Saya rasa output dia maximum peak pun mungkin dalam 270, 250 watt. Peak bukannya maksudnya constant kita akan dapat 300 watt, 270 watt, tidak. Peak dia mungkin dia fluctuate di tengah panas, dia kadang-kadang dapat 270, 280. Dan dia output ni semakin lama semakin menurun. Okey. Macam saya mula-mula dulu saya beli solar panel tu satu boleh dapat 100 watt, 105 watt, tapi sekarang dah dapat 70, maksimum 79. Jadi begitu. Tetapi dan kita kena faham solar panel ni pun ada maintenance dia. Maintenance dia apa? Maintenance dia kita perlu bersihkan. Kalau dia kotor, output dia akan rendah. Kalau dia terlindung dengan pokok, output dia akan jadi rendah. Kalau ada shadow, dia akan jadi output lagi rendah. Okay? So perkara-perkara macam tu kita perlu ambil tahulah, dan kita perlu tahu sebelum masang solar panel sama ada kawasan rumah kita sesuai atau tidak untuk masang solar panel. Kalau ada pokok, kita terlindung, tidak sesuai. Kerana shadow tu menyebabkan output dia makin rendah. Okey, apa lagi maintenance yang kita perlu? Selain daripada solar panel, saya tak pernah menukar solar panel kerana solar panel tak pernah rosak. Maintenance dia hanya cuci, tapi saya tak pernah cuci sampai hari ni. Another thing is inverter. Okay, inverter sahaja yang selalunya kebiasaannya rosak. Saya pernah rosak sekali inverter saya yang warna biru. Okay, yang lama, yang first model tu tak pernah rosak langsung. Okay, tetapi that first model yang rated pada 500 watt, saya hanya jalankan guna satu solar panel yang rated at 140 watt, tapi sebenarnya output dia 100 pada awalnya, sekarang 70 lebih saja, dekat 80 watt. So saya always tidak membebankan inverter saya untuk run pada full capacity, kerana itu adalah akan menyebabkan lagi mudah inverter kita rosak.
Jadi saya cadangkan sekiranya tuan-tuan ingin membeli inverter, tuan-tuan juga kena lihat berapa output estimation yang tuan-tuan lihat jangkakan. Sekiranya tuan-tuan rasa tuan-tuan mahukan dalam lebih kurang 1000 output, jadi tuan-tuan belilah inverter yang rated at 2000 watt. Kalau tuan-tuan nak guna 500 watt sahaja, belilah yang 1000 watt, tak perlu berlebih-lebih. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak expand ke hari ni nak beli 500 nak guna 500 watt saja, lebih baik beli yang 2000 watt. Jadi tuan-tuan kalau nak expand senang. Boleh terus guna inverter yang sama. Right, tuan-tuan. Itu saja saya rasa untuk hari ini berkenaan dengan bagaimana kita nak dapatkan barang-barang solar panel dengan harga yang berpatutan dan kita boleh pasang sendiri, tidak perlu memanggil bukan tidak perlu memanggil, sekiranya kita mempunyai kompetensi ataupun ilmu-ilmu berkenaan solar panel dan kita nak try, tuan-tuan boleh try lah dengan satu solar panel, dua solar panel. Tidak perlu buat projek yang sehingga ada 8, 10 solar panel. Yang itu lebih bukan complicated tetapi lebih risky. Okey, buat masa ni sahaja video ini. Saya mohon sangat-sangat kepada tuan-tuan yang rasa video ini sangat bermanfaat, bolehlah share, like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.